layaknya Abu Abdillah berjalan di muka bumi, kecuali menjadi seorang pemimpin. Demikianlah ucapan Khalifah Umar Al-Khattab kepada Amr Al-Ash setelah beliau berjaya membebaskan Palestin dari cengkaman Romawi. Di antara sahabat-sahabatnya yang lain, Amr Al-Ash adalah seorang sahabat yang sangat cerdas, cerdik dan berani dalam medan perang. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari dirinya sendiri. Kemampuannya sebagai pemimpin dan pejuang diakui oleh baginda SAW, sehingga beliau mendapat kepercayaan untuk memimpin bala tentera Muslim ke Zatul Salasil dan dilantik menjadi pemimpin penguasa di Aman sehingga baginda SAW wafat. Sewaktu pemerintahan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, Amr Al-Ash diberi tanggungjawab memimpin bala tentera menuju ke Syam untuk membebaskan Syam dari pemerintahan Romawi yang kejam. Beliau bersama 3,000 bala tentera bergerak menuju ke Palestin, iaitu sebahagian dari wilayah Syam, dan bergabung dengan pasukan dari Khalid Al-Walid seramai 4,000 orang dari Iraq setelah mengalahkan Parsi. Dengan strategi penggabungan tentera yang dipimpin oleh komandan pasukan terdiri dari Khalid Al-Walid, Amr Al-Ash, Ubaidah bin Jarrah dan sahabat yang lain, akhirnya Syam berjaya dibebaskan dari cengkaman Romawi. Beberapa kota di Palestin berjaya dibuka, antaranya Gaza, Sabastiyah, Nablus, Yubna, Amwas, Bait, Jirin, Yafa dan Rafah. Kejayaan ini membuatkan Amr Al-Ash lebih bersemangat untuk meluaskan lagi dan mengembangkan lagi dakwah Islam. Cita-citanya itu disampaikan kepada Umar Al-Khattab yang ketika itu telah pun dilantik menjadi khalifah menggantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Khalifah Umar mengizinkan dan memerintahkan Amr Al-Ash memimpin tentera Muslim untuk menakluk dan membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi. Untuk menjalankan misi besar ini, Amr dengan sedaya upayanya mempersiapkan sejumlah 4,000 pasukan tentera yang kuat, peralatan serta perlengkapan perang yang lengkap. Namun setelah berbincang bersama pembesar yang lain, mereka berpendapat sebaiknya tentera Muslim tidak terlibat dengan perang yang besar ketika itu. Kemudian Khalifah mengutuskan surat kepada Amr dengan isinya, "Ketika surat ini sampai di tanganmu sebelum engkau masuk Mesir, maka kembalilah. Jika tidak, maka teruskanlah berjalan dengan berkah Allah." Ketika Amr Al-Ash menerima surat tersebut dan membacanya, dia sudah pun berada di Mesir. Lalu, tanpa teragak-agak dia meneruskan perjalanannya seperti mana yang diperintahkan Amirul Mukminin. Pertempuran pertama berlaku di Al-Farma antara pasukannya dengan pasukan Romawi. Pertempuran ini berjaya dimenangi tentera Muslim yang membuatkan Amr dan pasukannya semakin berkobar-kobar meneruskan perjalanan. Kemudian kota Bilbis berjaya dibebaskan dan terus menuju ke Ummu Danin juga berjaya dikuasainya. Satu demi satu kota berjaya dibebaskan oleh Amr dan bala tenteranya dari cengkaman Romawi, sehinggalah mereka tiba di kota Iskandaria. Amr Al-Ash telah mengepung kota ini yang di dalamnya terdapat 50,000 pasukan tentera Romawi. Setelah berhari-hari kota ini dikepung, akhirnya penguasa Romawi melakukan perundingan damai dengan kaum muslimin. Amr Al-Ash hanya memerlukan waktu 3 tahun untuk menaklukkan keseluruhan Mesir. Penduduk Mesir menyambutnya dengan penuh kegembiraan kerana selama berada di bawah penguasaan Romawi, mereka ditindas dan diperlakukan dengan kasar dan zalim. Merekalah juga yang menjadi pembantu kepada Amr Al-Ash dan tentera Muslim dalam melawan kekuasaan Romawi. Amr Al-Ash berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Mesir, Nabi kita telah mengabarkan bahawa Allah akan membuka Mesir untuk kita dan berpesan kepada kita agar berbuat baik kepada penduduknya. Rasulullah SAW juga berpesan, jika kalian telah membuka Mesir, maka berinteraksilah dengan baik kepada kaum Kristian Kipti, kerana mereka memiliki hak untuk dilindungi dan dikasihi." Di bawah pemerintahan Amr Al-Ash, Mesir menjadi sebuah wilayah yang aman, makmur dan berkembang dengan pesat. Semua penduduk menyenangi pemerintahan beliau kerana adil dan saksama. Beliau wafat pada tahun 43 Hijrah bersamaan 663 Masihi, di usianya menjangkau 90 tahun.